Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam skor A Fizik. Baiklah, hari ini kita akan masuk satu topik baru, iaitu bab baru dalam fizik tingkatan 5 KSSM. Bab berkaitan dengan daya dan tekanan. Baik, dalam topik bab daya dan tekanan ini kita akan lihat berkenaan dengan topik tekanan dalam cecair. Baik, bersama saya, jom kita belajar. Baik, sebelum kita masuk kepada bab tekanan di dalam cecair, elok juga kita buat ulang kaji sedikit. Ingatkan semula berkenaan dengan tekanan. Kita lihat gambar ini bagaimana seorang ini mampu berdiri di atas paku yang tajam. Baik, apakah penjelasan yang ada dalam gambar rajah ini? Berdasarkan apa yang kamu pelajari sebelum ini. Okey, cuba jawabkan. Baik, sebelum kita masuk, kita lihat sedikit tekanan. Tekanan ini, kalau kita pelajari pada subjek sains itu, tekanan ini didefinisikan sebagai daya per unit luas. Yang mana daya ini dibahagikan dengan luas, kita akan dapat tekanan. Dan tekanan ini diukur dalam unit Newton meter negatif 2 ataupun lebih dikenali sebagai Pascal. Baik, saya percaya kamu ada sedikit knowledge berkenaan dengan topik ini. Baik, sebelum itu kita lihat dulu aplikasi yang melibatkan tekanan tinggi yang biasanya yang banyak ada di sekeliling kita. Sebagai contoh, kalau kamu rajin memasak kat dapur, kamu menggunakan pisau yang tajam. Bagaimana pisau ini boleh menjadi tajam? Kerana yang pertama adalah kerana luas permukaan yang sangat kecil. Bagus. So, luas permukaan yang sangat kecil menyebabkan tekanan bertambah. Contoh yang kedua, kasut bola ataupun stud pada boot bola yang dibuat berbiji-biji. Sama ada kasut bola sepak ataupun kasut turf bagi hoki. Setiap stud itu mempunyai luas permukaan yang kecil. Ini menyebabkan pemakai kasut itu dapat menghasilkan tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi ini dapat mengelakkan pemain-pemain daripada mudah tergelincir. Kalau kita pakai kasut biasa di padang, kita berlari ataupun nak menyepak bola, kita mudah tergelincir, terutama pada waktu hujan. Baik, kemudian paku dan juga jarum yang tajam. Paku ini mempunyai luas permukaan yang kecil di bahagian hujungnya, tetapi mempunyai luas permukaan yang besar di bahagian atasnya, di bahagian tempat dia nak pukul itu. Luas di situ luas. So ada penjelasan berkenaan dengan fizik pada setiap paku ataupun jarum yang digunakan. Okey. Seterusnya, ada juga aplikasi-aplikasi yang melibatkan tekanan yang rendah. Contohnya, kita melihat pada beg sekolah kamu, tali beg sekolah yang kamu pikul itu mempunyai lebar yang besar. Kenapa dibuat lebar yang besar? Kenapa tak guna tali rafia je ataupun tali tangsi? Baik, seterusnya traktor. Kita tengok traktor tu, tayarnya mempunyai luas permukaan yang besar, iaitu tayarnya lebar. Bayangkan, kalau traktor ini menggunakan tayar yang sebesar motosikal ataupun basikal, sudah pasti dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi dan akhirnya akan tenggelam di kawasan tanah. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi berkenaan dengan tekanan yang rendah ataupun tekanan yang tinggi yang berlaku di sekeliling kita. Sebagai contoh yang lain apa dia? Seat belt pada kereta dibuat dengan tali yang lebar. Dia menambah luas permukaan. Selain contoh daripada itu, ada juga kamu juga mesti berpengalaman, terutamanya pelajar-pelajar perempuan menggunakan kasut tumit tinggi.
Apa kesannya selepas kamu menggunakan kasut tumit tinggi berbanding kamu menggunakan kasut tumit yang rata? Kamu mesti merasa perbezaannya. Baik, kita tengok gambar ini. Gambar ini menunjukkan seorang pelajar A berbaring di atas tilam dan pelajar B berdiri. Kamu boleh buatlah kat tilam kat rumah kamu tu. Berdiri dan juga berbaring. Apa perbezaannya? Untuk gambar B, dia mendapati bahawa tilamnya lebih tenggelam berbanding pelajar A. Kita andaikan pelajar ini mempunyai jisim yang sama, lebih kuranglah. Pada pendapat kamu, kenapa tilam pelajar B ni lebih tenggelam berbanding tilam pelajar A? Apa faktor yang mempengaruhi tilam itu tenggelam ataupun kurang tenggelam? Kerana kedua-dua pelajar ini kelihatan mempunyai jisim yang sama. Apa perbezaan yang kamu nampak? Yang pertama, pelajar ini, yang A itu dia baring, yang B itu dia berdiri. So ini menunjukkan luas permukaan mempengaruhi tekanan pada sesuatu objek. Seterusnya, kita tengok ni. Hubungan di antara tekanan, daya dan juga luas permukaan. Baik. Untuk penari yang pertama ini, kamu boleh dapati dia berdiri dengan menggunakan dua kaki. Dengan mempunyai daya ataupun berat yang sama, berat badan yang sama, 500 Newton, yang ini pun daya yang sama 500 Newton, yang ini pun 500 Newton. Gambar yang pertama ini menunjukkan tekanan yang bertindak cuma 1,5 Newton sentimeter. Manakala gambar yang kedua ini, kamu boleh tengok tekanan yang bertindak pada kakinya, dia menggunakan dua kaki tetapi berdiri dengan hujung jari kaki. So, dia menghasilkan tekanan yang besar, 38,5 Newton sentimeter kuasa 2. Manakala pada penari yang ketiga ini, gerakan yang ketiga ini, dengan daya yang sama 500 Newton, dia menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, iaitu 77 Newton sentimeter negatif 2. Pada pendapat kamu, bagaimana tekanan ini berbeza-beza sedangkan dia mempunyai berat yang sama? Kamu tengok. Areanya untuk tarian yang pertama mempunyai luas permukaan yang besar, iaitu 325. Untuk gerakan yang kedua, dia menggunakan hujung jari tetapi dia menggunakan dua kaki. So, luas permukaannya berkurang. Kemudian dia menggunakan satu kaki sahaja untuk menari dan luas permukaannya semakin berkurang. Ini menunjukkan ada hubungan di antara tekanan dan juga luas permukaan. Baik, gambar rajah ini. Gambar bertumit, kasut bertumit tinggi berbanding tapak kaki gajah ni. Yang mana yang akan menghasilkan tekanan yang tinggi pada pendapat kamu? Ini ataupun A ataupun B yang menghasilkan tekanan yang tinggi. Okey, so saya pasti kamu dapat menjawab dengan baik. Baik, sekarang kita nak tengok konsep tekanan. Sebelum kita masuk kepada tekanan dalam menari, so hari ini kita nak buat sedikit ulang kaji tentang subjek tekanan yang pernah kamu pelajari di tingkatan 2 dalam subjek sains, iaitu tekanan sama dengan daya per unit luas. Baik, P ini mewakili tekanan, manakala F ini mewakili daya dan A ini mewakili luas
permukaan. Baiklah. So, dalam kes ini, kita boleh dapati bahawa daripada formula tekanan sama dengan daya per unit luas permukaan, kamu dapati bahawa tekanan ini berada sebaris dengan daya. Baik. Jika berlaku perkara seperti ini, iaitu tekanan ni sama dengan daya, ataupun dia kedudukannya selari ataupun sebaris dengan daya, kita boleh katakan bahawa hubungan di antara tekanan dan daya ini adalah tekanan berkadar terus dengan daya. Ini bermaksud sekiranya daya meningkat, maka tekanan juga akan meningkat. Kerana dia berkadar terus. Maka bila berkadar terus, sekiranya satu pemboleh ubah itu meningkat, maka pemboleh ubah yang berhubung dengannya dia akan meningkat. Kita tengok ni. P dan F ini sebaris. Maka hubungan dia akan berkadar terus. Sekiranya daya meningkat, maka tekanan juga akan meningkat. Okey. Seterusnya kita lihat P ini tidak berada sebaris dengan A. Okay. So, kita boleh buat hubungan yang mana tekanan ini berkadar songsang dengan 1 per A. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya, sekiranya pemboleh ubah, salah satu pemboleh ubah berkurang, satu lagi pemboleh ubah akan meningkat. Contohnya dalam kes tadi, kita tengok yang pakai tumit tinggi dan juga yang menggunakan tumit yang rata. Tumit yang rata mempunyai luas permukaan yang besar. So, apabila luas permukaan besar, maka tekanan menjadi rendah. Okay. Boleh tak ni? Kalau luas permukaan berkurang, maka tekanan akan bertambah. Dia tak sama dengan daya. So, kita boleh katakan yang mana A ini berkadar songsang dengan tekanan. Semakin bertambah luas permukaan, semakin berkurang daya yang bertindak. Macam gambar traktor tadi. Luas permukaan tayar yang bertambah, maka tekanan yang dikenakan oleh berat jisim traktor itu akan berkurang. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang pertama ni. Seorang pelajar menekan paku tekan ke dalam sekeping kayu. Mana kayu? Okey, ni kayu dia. Dengan daya 20 Newton, luas permukaan kepala paku tekan adalah 1 cm kuasa 2 dan juga hujung paku. Okey, ini perbezaan luas permukaan. Baik, kita tengok soalan yang pertama ni, A. Dia suruh kita kira tekanan. Tekanan yang dihasilkan oleh pelajar. Pressure. So, P sama dengan F per A. Okey, daripada formula ni kita dapat maklumat F sama dengan 20 Newton, manakala luas permukaan adalah 1 cm kuasa 2. 1 cm kuasa 2. Ataupun kalau dalam unit meter dia akan jadi 1 darab 10 kuasa negatif 4 meter. Macam mana dapat ni? Sepatutnya dah beritahu lah. Okay, saya terangkanlah. Macam mana kita nak tukarkan 1 cm kuasa 2 kepada meter kuasa 2. Tengok betul-betul lah. So, 1 cm kuasa 2. Kita nak hapuskan dia, mestilah kita bahagikan dengan sentimeter.
Dan kita bahagikan dengan sentimeter. Okay. So kita dapatkan unit meter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Darab dengan 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So kita hapuskanlah ini dengan ini. So dia akan jadi 1 darab 10 kuasa negatif 4 meter kuasa 2. Kita masukkan dalam ni, kita akan dapat iaitu 20 Newton bahagi dengan 1 darab 10 kuasa negatif 4 meter kuasa 2. Maka kita akan dapat jawapannya, ambil kalkulator, tekan. Kita akan dapat 200,000. Unitnya adalah Newton meter negatif 2. Ataupun nak lebih nampak kemah, kita akan tulis 200. Okay, ini ribu, dia akan jadi kilo. Dan unit untuk tekanan adalah Pascal. Okay, ini untuk A. Manakala B, masih lagi formula yang sama, iaitu tekanan sama dengan daya per unit luas. Maka dia akan jadi 20 Newton bahagi, luas permukaan dia adalah 0.01 cm kuasa 2. Maka kita convertkan dia macam kaedah yang di atas tadi, dia akan jadi lebih kurang 1 darab 10 kuasa negatif 6 meter kuasa 2. Tekan kalkulator kamu akan dapat 200 120 100 ribu. Okey. Unit sama Pascal. So kita tukarkan dia menjadi 20,000 kilo Pascal. Okey. So nampak di sini untuk A di kawasan ibu jari ini tekanannya cuma 200 kilo Pascal, tetapi tekanan di hujung paku dengan daya 20 Newton dia akan mendapat 20,000 kilo Pascal. So tekanan di hujung paku lebih tinggi. So apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada jawapan yang kita kira tadi ni? Kita boleh katakan bahawa tekanan P berkadar songsang dengan luas A. So kita akan tulis P berkadar songsang dengan A. Okay. So boleh dapat. Okey, baik, kita teruskan lagi. Baik, kita masuk kepada tekanan di dalam cecair. Bagaimana kita nak terbitkan formula tekanan dalam cecair? Tiba-tiba dia dapat tekanan dalam cecair adalah P sama dengan rho GH. Rho itu adalah ketumpatan. Baik, daripada formula P sama dengan F per A. Ini formula yang asas dia. Asas formula untuk tekanan ni. Baik. F ini membawa maksud F ini sebenarnya adalah sebenarnya berat ataupun daya tarikan graviti. F kita boleh katakan sebagai W ataupun berat. Dan W ini dikira dengan jisim mass times gravity. Okey, ini over A. So A. Maka sebenarnya P
P adalah sama dengan jisim darat graviti bahagikan dengan luas permukaan. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita ambil daripada ketumpatan. Ketumpatan ini adalah jisim iaitu mass per volume, isi padu. Okey. Daripada sini kita boleh ubah suara M sama dengan ketumpatan darab volume. Okey. Volume ini adalah panjang darab lebar darab tinggi, manakala area adalah panjang darab lebar. Ketumpatan tadi adalah luas tapak darab kedalaman H. Baik, ini adalah yang kedua. Baik, masukkan 2 ke dalam 1. Masukkan M ini ke dalam 1. Akan jadi P sama dengan rho V G per area. Dan ketumpatan ini darab dengan volume. Volume adalah panjang darab lebar darab ketinggian, kedalaman darab graviti. Bahagi dengan luas. Luas adalah panjang darab lebar. Maka kita boleh hapuskan panjang, lebar. So yang tinggal adalah ketumpatan pressure ataupun tekanan sama dengan ketumpatan darab graviti dan darab kedalaman. Okey, ini terbitan untuk formula ini. Baik. Ada satu konsep yang kita tak kena tahu, iaitu H ini. H ini adalah kedalaman. Dan kedalaman ini diukur dari permukaan air, permukaan cecair ke bawah. Okey. Boleh ya? So kedalaman ini diukur daripada permukaan cecair ke bawah, bukan daripada dasar ke atas. Selalu murid salah, dia ambil daripada bawah naik ke atas. Okey. So ini salah. Kita mesti ambil daripada permukaan turun ke bawah. Ke bawah. Itu adalah kedalaman. Baik. Seterusnya tengok konsep tekanan. Apa yang patut kamu tahu berkenaan dengan tekanan ni? Daripada formula P sama dengan ketumpatan darab graviti darab kedalaman. Baik, kita lihat sebenarnya kedudukan ketumpatan dan graviti dan juga kedalaman ini sebaris dengan tekanan. Okey. Nampak tak? Okey, P ini sebaris dengan ketumpatan, sebaris dengan graviti, sebaris dengan kedalaman. Apa maksud dia? Sekiranya kita nak tingkatkan jumlah tekanan, apa yang patut kita buat? Sekiranya kita nak naikkan P ni, apa yang patut kita buat pada ketumpatan, graviti dan juga kedalaman? So, tadi kita ada bincang bahawa sekiranya dia berada contohnya sebaris dengan ketumpatan, sebaris dengan graviti, sebaris dengan kedalaman, maka apa hubungan yang kita boleh tulis tentang ini? Iaitu tekanan akan meningkat sekiranya ketumpatan meningkat ataupun graviti, pecutan graviti meningkat ataupun kedalaman
meningkat ataupun kesemuanya sekali meningkat. Sama ada ketupatan meningkat, graviti meningkat ataupun kedalaman meningkat. Semuanya boleh menyebabkan tekanan bertambah. Okey, boleh. Maka hubungannya adalah tekanan berkadar terus dengan ketupatan. Tekanan juga berkadar terus dengan graviti. Dan tekanan juga berkadar terus dengan kedalaman. Okey. Termasuk contoh. Jika ketupatan air laut ialah 1150, hitungkan tekanan pada 1.40. Okey, katakanlah ini satu kawasan. Okey, ada permukaan air. Kemudian kedalamannya adalah 40 meter. Kemudian ketupatan dia bagi 1150. Dan kalau dia tak bagi graviti, kita anggapkan gravitinya adalah 10 ms negatif 2. Maka macam mana kita nak kira tekanan di sini? Sini. Maka tekanan sama dengan rho G H. Masukkan formula dia, ketupatan 1150 darab 10 darab 40 meter. Maka kita akan dapat tekanan di 40 meter di dasar dasar laut adalah 460,000 Pascal. Okey, kalau nak nampak smart sikit tulislah 460 kilo. Ini ribu sudah akan jadi kilo Pascal. Alright. Mudah tak? Mudah. Okey, kita teruskan lagi. Rajah menunjukkan sebuah silinder yang mengandungi merkuri, logam berat. Tekanan yang disebabkan oleh merkuri di titik P. Okey, ini titik P. Okey, dia bagi apa? Ketupatan merkuri. Dia bagi ada kedalaman. Kedalaman mesti diukur daripada permukaan ke bawah. So berapa ni kedalamannya? H akan jadi sama dengan 0.8 tolak 0.2 sama dengan 0.6 meter. Okay, so tekanan P sama dengan rho G H. Dia bagi tak graviti? Tak bagi. Maka kita gunakan 10 graviti. Maka 1.36 darab 10 kuasa 4 darab 10 darab ketinggian 0.6. Maka kita akan dapat tekanan di titik P adalah 816,000 Pascal. 81,600 Pascal. Nak dapat smart sikit, tulis 81.6 kilo Pascal. Tak salah. Dua-dua ni betul. Jangan risau. Okey, so kita boleh jawab. So, tekanan di sini di titik P adalah 81.6 kilo Pascal. Okey, next kita tengok ada soalan lagi tak? Okey, kita tengok sikit faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, yang pertama apa dia tadi? Yang pertama adalah ketupatan, yang kedua adalah graviti, percuitan graviti, dan yang ketiga adalah kedalaman. Okey, kalau dalam keadaan ini semua lubang pada botol ini dibuat pada kedalaman yang sama. Maka tekanan di setiap titik ini adalah sama. Sekiranya dia dibuat pada kedalaman yang sama. Titik-titik pada arah yang sama mempunyai tekanan yang sama. Okay, contohnya, faktor pertama, kedalaman. Katalah kita isi air dalam botol ni, kemudian kita buat titik 1,
1, 2, 3. Okey. So, katalah sini A, sini B, sini C. Okey, soalan ni selalu pernah keluar dalam SPM. Dia suruh kita melakarkan jarak pancutan air yang akan keluar daripada setiap lubang tu. So, apa yang kita kena buat? Kita kena tahu dulu konsep, iaitu tekanan sama dengan ketupatan darab graviti darab ketinggian, kedalaman. Okay. So, dalam kes ini, ketupatannya sama untuk dalam satu botol. Graviti yang juga sama. Yang berbeza adalah kedalaman. Okay. So, kita dapati C ini lebih tinggi. So, bila soalan tanya, lukiskan. Maka kita kena buat, kalau A ni dia akan memancut sikit saja. So, jarak dia dekat. Yang B dia akan jauh sikit. Dan C dia akan memancut lebih jauh. So, kena bagi penjelasan kenapa C ini memancut lebih jauh. Kerana perbezaan kedalaman. Semakin bertambah kedalaman, semakin bertambahlah tekanan. So, tekanan di C ini lebih tinggi. Jarang kamu pergi ke duri, kamu tengok bekas air, dia punya tempat keluar air itu berada di atas. Dia mesti berada di bawah. Okey, seterusnya. Lepas tu yang kedua, ketupatan. Okey, ini minyak masak, ini air. Diisi pada kedalaman yang sama. Okay. Kita buat satu lubang. Sini pun satu lubang pada H yang sama, kedalaman yang sama, H yang sama. So, yang mana yang akan memancut lebih jauh? Yang akan memancut lebih jauh. Okay. So, A akan memancut lebih jauh berbanding air akan memancut lebih jauh berbanding minyak. Kenapa? Sama seperti tadi, tekanan sama dengan ketupatan darab graviti darab kedalaman. Okey, kedalaman yang sama, graviti yang sama, tetapi ketupatan yang berbeza. So, bekas air akan memancut lebih jauh kerana ketupatan air lebih besar daripada ketupatan minyak. Okey, maka apabila ketupatan bertambah, tekanan juga bertambah walaupun pada ketinggian yang sama dan graviti yang sama. Okey, kita tengok sikit. Ikan manakah yang mempunyai tekanan cecair yang lebih tinggi? Terangkan. So, pada kes ini kita dapati ini kedalaman ikan A dan ini kedalaman ikan B. So, kita akan dapati bahawa ikan B lebih tertekan. Ikan B lebih tinggi tekanannya. Ini tekan ni bukan macam kamu. Tertekan. Ya Allah, tension, tertekan. Okay. Kenapa ikan B lebih tinggi tekanannya? Kerana ketinggian, kedalamannya, kerana kedalaman ikan B lebih besar, lebih tinggi berbanding kedalaman ikan A. So, kita dapati sekiranya H meningkat, maka tekanan juga akan meningkat. Okey, seterusnya. Berapa minit dah ni? Oh, dah 30 minit dah. Okey, contoh seterusnya. Ikan yang berada di air tawar, dan ikan ini berada di air laut. Yang manakah mempunyai tekanan yang bertindak padanya lebih
tinggi kat atasnya. Okay, terangkan jawapan kamu. Ikan A atau B? Cepat buat pilihan. 5 saat. Okey, ikan di air laut mengalami tekanan yang lebih tinggi berbanding ikan di air tawar. Kenapa? Kerana ketumpatan air laut lebih besar daripada ketumpatan air tawar. Maka sekiranya ketumpatan bertambah, maka tekanan juga akan bertambah. Okey, boleh? Kita teruskan lagi, sikit lagi. Baik, kita lihat. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan dalam cecair. Baik. Sebenarnya formula P sama dengan H rho G ataupun rho GH ini digunakan hanya untuk mengira tekanan di dalam cecair. Bermula daripada pembukaan cecair itu. Okay. Sebenarnya apabila kita nak kira tekanan yang sebenar, total pressure, kita perlulah melibatkan juga tekanan atmosfera. Kerana tekanan atmosfera ini bertindak pada permukaan air dan pada masa yang sama, tekanan daripada air bertindak kepada objek di dalamnya. Okay, sebenarnya kita di bumi ini juga mengalami tekanan. Kita mengalami tekanan atmosfera pada badan kita. Cuma kita je sebab dah biasa. Okay, berapa tekanan atmosfera? Okay. Ini contoh. So, di sini ada tekanan di sini ada tekanan atmosfera dan di sini ada tekanan di dalam bendali. So ada dua, tekanan atmosfera dan juga tekanan bendali. Maka tekanan sebenar P total sama dengan rho GH tambahkan dengan tekanan atmosfera. So ini cara kita nak kira. Sebagai contoh tekanan pada penyelam ini, kita kena ambil tekanan dalam bendali tambahkan dengan tekanan dalam atmosfera. Boleh? Okay. So berapa tekanan atmosfera? P ATM. Kita akan masuk topik ni selepas tekanan dalam bendali. Kita akan masuk tekanan dalam atmosfera. Tekanan dalam atmosfera ini adalah 100,000 Pascal ataupun 10 kuasa 5 Pascal ataupun 100 kilopascal. Sama saja ni, 100,000 Pascal sama dengan 100 kilopascal. Ini sama. Sekiranya dia tak bagi, inilah tekanan atmosfera. Dia berbeza di puncak bukit dan di bawah. Sekiranya ikan berjarak 20 cm dari dasar akuarium, kira tekanan, jumlah tekanan. Maksudnya kita kena melibatkan juga tekanan atmosfera. So, bagaimana kita nak buat? Okay, kita buat P total sama dengan tekanan cecair tambah tekanan atmosfera. Dia bagi tak tekanan atmosfera? Okey, 100 kilopascal. So, dia akan jadi rho GH tambah PATM. Jadi 1000 darab 10 darab 0.2 meter tambah dengan 100 kilopascal. Maka tekanan yang bertindak pada ikan itu akan jadi 2000 tambah 100,000. Akan jadi 102 kilopascal. Okey. Jelas tak? Boleh tak? Seterusnya. Tengok lagi. Okay, ini dalam buku teks. Berapakah tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air di sekelilingnya? Okay, ini air di sekelilingnya maksudnya dia nak, to A ni dia nak P sama dengan rho GH. So kita kira
H ada, so kita masukkan 1050 darab dia bagi graviti, so kena guna gravitinya darab dengan H nya berapa? 1.5, maka dia akan dapat 15450.75 Pascal. Okay, boleh? Yang kedua pula, dia nak hitung tekanan sebenar. Tekanan sebenar. Okay, tekanan sebenar. Maka dia melibatkan P, okay, ini P total sama dengan Rho GH tambah tekanan atmosfera. Maka tadi kita ada 15450.75 tambah dengan tekanan atmosfera adalah 100 kilopascal. Maka dia akan jadi 11450.75 Pascal. Alright. Mudah tak? Okey. Semoga video ini membantu kamu. Baik. Aplikasi dalam tekanan dalam cecair dalam kehidupan kita. Banyak aplikasi yang berlaku dalam kehidupan kita. Contoh yang mudah, tangki air, kedudukan intravena, pembinaan empangan, sifon. Kita tengok contoh. Kedudukan air rumah. Tangki air di dalam rumah biasanya terletak di antara ruang shielding dan juga bumbung. Kalau di rumah-rumah flat ataupun rumah pangsapuri, dia akan letakkan tangki air itu di atas blok dia. Supaya apa? Supaya dia dapat kedalaman yang tinggi, iaitu H dia yang tinggi. Sebab dia nak tingkatkan tekanan air. Dalam rumah flat tu kan ramai. So dia nak tekanan air yang tinggi dapat diedarkan ke setiap rumah. Okay, tangki air. Kemudian perbezaan ketinggian di antara aras air di bumbung dan juga di bawah akan menghasilkan tekanan air yang tinggi. Kenapa? Kerana H-nya akan bertambah. Kedalamannya akan bertambah. Air boleh mengalir keluar dengan laju pada tekanan yang tinggi. Ini juga intravena, orang yang sakit. So, bag ini diletakkan tinggi berbanding tangan pesakit ini, supaya dia mempunyai kedalaman. Kedalaman dikira daripada permukaan ke bawah. So ini adalah H. So bila H-nya bertambah, apa jadi pada tekanan? Tekanan juga akan bertambah. Maka cecair ini boleh masuk ke dalam badan pesakit. Seterusnya lagi apa? Pembinaan empangan. Okey, pembinaan empangan. Bagaimana kita nak menghasilkan aliran air yang laju di sini, di bahagian empis air ini, supaya turbin ini dapat berputar dengan laju. Apabila turbin ini boleh berputar dengan laju, dia akan menghasilkan lebih banyak arus elektrik. Okey. Dia akan membuat empangan ataupun dinding di sini supaya dia dapat menampung air yang banyak. So air akan menjadi banyak dan menambah kedalaman air. So, bahagian dasar empangan yang lebar, kini bahagian ini yang lebar supaya dia dapat mampu menahan tekanan yang tinggi. Sebab A dia bertambah, maka tekanan akan berkurang. So ini antara aplikasi-aplikasi berkenaan dengan tekanan dalam benda air. Okey, kita akan buat latihan tutorial selepas ini. Okey, ini soalan tutorial yang pertama, soalan tutorial yang kedua, soalan tutorial yang ketiga, soalan tutorial yang keempat saya ambil daripada blog Cikgu Sofi, dan soalan yang kelima. Okey, buat dalam buku kamu dan kita akan bincangkan pada masa tutorial. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.